Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian petang kita ini dengan sama-sama kita berselawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salamullah ala taha
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مرتضى. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا أبا الزهراء. السلام عليك يا شافع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا طه. السلام عليك يا ياسين. السلام عليك يا صاحب المعراج. السلام عليك يا صاحب المعجزات. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك سيدنا محمدا
عبده ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده. السلام عليك وعلى جميع المسلمين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita keizinannya untuk dapat sama-sama kita dalam mengikuti pengajian Fardhu Ain kita pada petang yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, para jemaah, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, hari ini masuk kita pada hari yang kedua daripada bulan Zulhijjah, di mana kita berada di saat 10 hari yang awal bulan Zulhijjah, yang merupakan sebaik-baik amalan yang sangat dikasihi Allah dan sangat mulia dan sangat agung dan sangat afdal di sisi Allah. Inilah dia hari-harinya 10 hari awal bulan Zulhijjah, bahkan melebihi daripada amalan orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Melainkan orang yang pergi berjihad fi sabilillah itu, dia tidak kembali lagi kerana mati syahid. Maka dengan itu dialah lebih daripada yang amalan orang yang 10 hari awal Zulhijjah. Kalau tidak, maka orang yang beramal pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, maka amalan dia telah melebihi daripada jihad fi sabilillah. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, menyambung kembali kita di dalam kitab fiqh ibadah, ya. Fiqh ibadah, kitab yang telah kita sedang membacanya, daripada bab salat jenazah maupun daripada persiapan untuk solat jenazah dan sebelumnya dan sebagainya, sampailah kita pelajaran semalam tentang rukun yang terakhir daripada solat jenazah. Kita telah mengatakan solat jenazah itu ada 7 rukun. 7 rukun tu, yang pertama ialah kita niat. Itu sudah setentunya. Niat itu berlaku pada masa takbiratul ihram. Dan yang keduanya ialah kita 4 takbir. 4 takbir sebagaimana kita dah sebut. Yang pertama itulah takbiratul ihram. Jadi masuk tambah lagi 3 lagi takbir. Jadi itu menjadi 4 takbir. Ini rukun, tuan-tuan. Kalau tak buat, tak sah solatnya. Dan demikian pula kita dah katakan, iaitu dalam keadaan berdiri. Kalau sekiranya dia boleh berdiri tapi dia duduk, itu tidak sah. Melainkan ada sebahagian pendapat ulama, kalau sebahagian daripada jemaah dah ada berdiri, dia kalau duduk tak mengapa. Ada juga pendapat mengatakan kalau duduk pun boleh, sebab ini bukan sembahyang 5 waktu. Tapi ulama pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, hendaklah dia berdiri. Dan yang keempatnya adalah membaca suratul Fatihah. Seperti mana salat-salat yang lain kita baca suratul Fatihah, mestilah ini pun kita baca surah Fatihah pada salat jenazah. Dan yang kelimanya ialah kita membaca doa khusus untuk mayat. Doa untuk khusus untuk mayat itu
Maaf, iaitu yang kelima kita baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling kuranglah ya. Dan yang keenamnya ialah kita baca doa untuk khusus pada si mayat pada lepas takbir yang ketiga. Iaitu kita baca paling kurang Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah rahmatkan dia, dan begitulah dia ya. Dan yang ketujuhnya ialah kita memberi salam. Lepas takbir yang keempat, kita tak ada bacaan yang wajib, tapi kalau nak baca boleh Allahumma la tahrimna ujurahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah kau haramkan kami daripada pahalanya dan janganlah kau fitnahkan kami selepas daripada dia. Itu doa itu tidak wajib, tetapi kalau baca baguslah ya selepas takbir yang keempat. Dan kemudian yang ketujuh ialah beri salam. Salam yang wajib ialah salam yang pertama, Assalamualaikum. Kalau nak tambah warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Dan kalau kita nak beri salam yang kedua, itu sunat. Bahkan itu yang disuruh juga ya, jangan kita sunat kita tinggalkan. Jadi kalau kita solat jenazah, takbir Allahu Akbar, aku solat atas mayat ini. Aku solat atas mayat ini, iaitu fardu kifayah. Kena tiga perkara tu. Aku solat atas mayat ini, fardu kifayah. Fardu kifayah kena sebut ya. Kemudian 4 takbir kerana Allah itu sunat. Nak sebut boleh, tak sebut tak apa. Dan kemudian lepas tu, lepas takbir yang pertama, kita baca Fatihah. Lepas takbir yang kedua, kita baca salat pada Nabi SAW. Lepas takbir yang ketiga, kita baca doa untuk si mayat. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan lepas takbir yang keempat, kalaulah nak baca boleh, tak baca pun tak apa, iaitu Allahumma la tahrimna ujurahu wa la taftinna ba'dahu. Kemudian lepas tu kita pemberi salam ya. Jadi lepas takbir yang keempat kita tak ada wajib baca apa-apa, tapi lepas tu kita pemberi salam. Itulah dia tuan-tuan cara solat jenazah dengan rukun-rukunnya. Ya, kita telah sebutkan beberapa masalah-masalah dalam solat jenazah. Orang yang paling berhak untuk melakukan solat jenazah itu ialah bapaknya sendiri, bapa si mayat. Kalau tak ada, barulah ada datuknya, datuk sebelah bapa. Kalau tak ada, barulah kita kata anak si mayat, anak lelaki dia lah. Ya, kalau tak ada juga, barulah cucu. Cucu anak lelaki, ya. Macam itulah cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia ini merupakan sebagai hak dia, di mana kalau orang nak solatkan jenazah, dia tak ambil izin daripada orang yang punya waris ini, maka ada ulama kata tak sah, batal. Ada ulama kata haram. Ada yang kata makruh. Ya, jadi kalau boleh orang yang nak jadi imam tu minta izin dulu. Ini mayat ini ada tak dia punya waris ni? Siapa waris dia sini? Tanya ya. Nak solatkan sendiri ke ataupun nak Pak Imam solatkan? Jadi kena tanyalah. Itu adabnya. Ya, jangan terus dia mentang-mentang dia imam masjid, di jenazah dah siap terus dia ke depan, tak boleh. Itu kurang adab namanya ya. Baiklah, jadi pada petang ini pula kita akan menyambung dengan mengenai solat ghaib. Solat ghaib tu apa dia? Ialah solat ghaib adalah solat pada jenazah yang dilakukan di mana jenazah itu di mana kita tidak berada di satu kota dengan jenazah tersebut. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan daripada solat ghaib yang kita akan bicarakan saat ini insya-Allah, daripada kitab Fiqhul Ibadat ya, yang telah kita sebutkan tadi, yang telah disusun oleh Said Muhammad Amin bin Idrus ya, seorang daripada Ahlul Bait yang berguru daripada seorang gurunya yang sangat alim, iaitu Habib Zain bin Samit. Kedua-dua mereka berada di kota Madinah, kedua-dua mereka berada di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kedua-dua mereka dan berikan mereka sihat walafiat dan dilindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini dan dilimpahkan keberkahan dalam umur mereka dan juga diberikan rahmat kepada mereka dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan niatnya tersebut dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bikum fid darin. Amin. Salat ghaib adalah salat atau jenazah yang dilakukan di selain kota tempat keberadaan sang jenazah. Jadi kita ada di negeri lain dan jenazah berada di negeri lain, ya. Itu maksudnya. Atau di kota lain, ya. Kita ada di kota Kuala Lumpur, jenazah ada di Johor. Walaupun satu negeri tetapi jauh perjalanannya. Jadi itu semua diibaratkan boleh kita salat jenazah. Hukum salat jenazah menjadi terbagi kepada dua. Jika jenazah berada di luar kota tempat tinggalnya, maka hukumnya adalah sah dan sunnah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau sekiranya jenazah tak berada di sama tempat kita berada. Jadi jenazah itu berada di luar kota kita. Luar kota itu tak kira lah luar negeri ke, luar kota ke. Pokoknya sahlah kita sembahyang jenazah salat ghaib. Ya, dan itu disunnahkan. Disunnahkan itu makna dianjurkan. Dan itu amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum yang kedua, jika jenazah berada dalam kota tempat tinggalnya, maka hukum salat ghaibnya adalah tidak sah. Kita dalam satu kota. Dalam kota satu kita berada di Kuala Lumpur. Atau kita ada di Singapura. Kita dalam satu kota. Tapi ada jenazah, kita tak pergi, kemudian kita salat ghaib. Tidak sah. Meskipun kota tempat tinggalnya sangat luas dan besar. Dan jika ingin mensalatkan jenazahnya, maka haruslah datang di depan makamnya. Jadi kalau sekiranya kita dah tak dapat datang pada saat dia disalatkan jenazah, kerana waktu kerja kita nak salatkan jenazah dia, kita pergilah ke kuburan dia dan kita salatkan di sisi kubur dia. Ya, kecuali jika terdapat uzur, mereka kalau ada uzur lah. Sebagai apa contoh? Kerana sakit sehingga tidak dapat hadir ke tempat mayat, atau kerana di penjara. Kita ni sakit, nak pergi tak larat lah Ustaz, saya tak sihat. Ataupun boleh tak saya salat jenazah kat rumah saya saja. Salat jenazah, salat apa? Salat ghaib. Ataupun seseorang dalam penjara, saudara dia meninggal, dia tak dapat hadir, jadi dia salatkan jenazah, salat ghaib itu dalam penjara dia. Maka boleh dan sah baginya untuk salat ghaib di tempat tinggalnya. Hal ini menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, seorang ulama mazhab Syafi'i yang besar, ya, yang bermustautin di kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam kitabnya Tuhfatul Minhaj. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir, dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, jika terdapat kesulitan untuk hadir, maupun dia bekerja ke, dia sakit ke, ataupun kesibukan ke, meskipun bukan kerana sakit, maka boleh dan sah baginya untuk salat ghaib, walaupun dalam satu kota. Jadi Imam Ramli ni nampak dia fleksibel sikit lah, ya. Kota besar macam Kahira, Mesir. Penduduknya ada lebih kurang 11 juta. 11 juta orang penduduknya, Masya Allah. Dia daripada utara Kahira nak pergi ke selatan, satu hari pun tak selesai lagi. Allah, macam mana tu? Jadi dia boleh salat ghaib walaupun dalam satu kota, ya. Umpamanya lah. Itulah ibaratnya, ya. Dan kalau dia kesibukan kerja, tak ada time off. Macam mana Ustaz ni? Saya memang tak boleh keluar pada tempat kerja ni. Jadi dia boleh salat ghaib. Itu hukumnya. Itu boleh kita pegang pendapat yang kedua lah, ringan sikit. Kedua-duanya ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ya. Bukan lagi terkeluar daripada mazhab, tidak, ya. Kalau terkeluar pada mazhab itu kita perlu pada bertaklid pula. Tetapi ini tidak, ya. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullah, hukum salat ghaib tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Meskipun jenazah berada di dalam kota atau di luar kota tempat tinggalnya orang yang nak salat tu. Kita berada di Kuala Lumpur, jenazah berada di Johor. Kita nak salat ghaib, tak sah.
mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Jadi bagi mereka no such thing sembahyang ghaib, tak ada. Jadi tak ada sembahyang ghaib. Itu pada pendapat mereka lah. Kita hormatilah mereka juga, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dalil daripada hadis mengenai salat ghaib ini adalah daripada sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu an. Beliau telah meriwayatkan ketika Najasyi, raja negeri Habasyah, meninggal dunia di kota Habasyah. Habasyah tu di Ethiopia lah, negeri Afrika. Dan Rasulullah SAW pada saat itu berada di kota Madinah Munawwarah. Jadi Najasyi ini dia sebenarnya seorang raja yang asalnya beragama Nasrani. Jadi pada zaman Nabi kita SAW berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, orang-orang Islam yang miskin, yang dhaif ditindas dan diazab oleh orang-orang kafir Mekah kerana orang Islam tu beragama Islam. Jadi Nabi izinkan beberapa orang Islam, beberapa puluh lah, ya, untuk berhijrah pergi ke Habasyah. Dan Nabi mengatakan di sana ada seorang raja yang adil lagi yang baik. Dan mereka pun pergi. Diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, abangnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi apabila sampai di sana, Najasyi, raja negeri itu, menerima mereka untuk sebagai untuk perlindungan daripada orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir hantar rombongan pergi jumpa raja, minta balik rakyat mereka ini, orang Mekah ni. Kemudian mereka mencocok ataupun meletakkan, kita kata, fitnah kepada raja. Ini orang-orang Islam ni, mereka ini mengatakan agama Kristian ni agama yang salah. Mereka mengatakan Nabi Isa bukan anak Tuhan. Mereka mengatakan bahawa Nabi Isa adalah manusia biasa. Macam-macam lah, supaya nak membangkitkan kemarahan Raja Najasyi. Najasyi panggil ketua dia, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Kemudian tanya pada Ja'far bin Abi Talib, betul ke kamu kata demikian? Orang Islam begini-begini. Kemudian di sisi Najasyi ada padri-padri dia, orang Kristian lah, padri. Kerana Ja'far bin Abi Talib kata, Allah Ta'ala telah berfirman. Dia bacakan daripada ayat surah Maryam, kisah Nabi Maryam AS. Daripada awalnya taat ibadatnya, kemudian dia mengandung dengan datangnya Jibril meniupkan roh dalam badannya, dan mengandung Nabi Isa yang tak berayah. Dan kemudian Nabi Isa dia berdakwah sebagai seorang yang kekasih Allah dan Rasul dan daripada kalangan manusia. Najasyi bila dengarkan bacaan-bacaan ayat itu, air mata dia mengalir. Maka dia pun menerima. Dan dia pun kata, tidak, aku tak akan pulangkan orang Mekah ini balik ke negeri kamu. Jadi mereka duduklah di sini dalam perlindunganku. Masya Allah. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Jadi Najasyi ini setelah dia mendengarkan ayat Quran ini, dia menerima dan beriman kepada Rasulullah SAW. Cuma dia tak pergilah ke kota Madinah atau ke kota Mekah. Jadi dengan itu apabila beliau meninggal, Rasulullah SAW berada di kota Madinah Munawwarah. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah setelah berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Umat Islam yang pergi berhijrah ke Najasyi ini atau ke Habasyah pada tahun 5 Hijrah. Jadi setelah orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, orang-orang yang ada kat Habasyah ni pun pergilah ke Madinah terus, ya. Jadi apabila Nabi berada di kota Madinah, adalah salah satu harinya dapat berita. Berita dari mana itu? Daripada Allah memberitahu bahawa Najasyi telah meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW pun berkatalah kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya saudara kamu iaitu Najasyi telah meninggal dunia. Maka bangunlah dan solatlah untuknya. Jadi Nabi ajak sahabat-sahabat untuk solat. Untuk Najasyi. Solat apa tu, Ustaz? Solat jenazah. Jenazah tak ada. Solat ghaib. Itulah namanya solat ghaib. Ghaib tu dari segi bahasa tu, ghaib tu tak ada. Dia tak ada. Jenazah tu tak ada depan kita. Jadi jenazah tu di tempat yang lain. Dan dalil solat mayat ghaib juga ni telah disebutkan oleh riwayat hadis Abu Hurairah mengenai mayat yang telah dikebumikan dan kemudian Nabi SAW melakukan solat di pemakamannya. Ni kita ni dapat tahu lambat, ataupun kita tak dapat datang hari kematian, maka kita datanglah pada hari yang berikutnya atau bila kita dah sempat pergi ke kuburannya. Ini satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sesungguhnya
perempuan yang berkulit hitam, dia sering membersihkan masjid dan meninggal dunia. Ni perempuan ni Masya Allah ya. Dia rajin tiap-tiap hari bersihkan masjid. Dia sapu masjid ya. Kotoran-kotoran masjid dia angkat, dia buang ya. Ni tengok dia punya kemuliaan ni. Apa jadi? Maka dia meninggal dunia. Nabi SAW menanyakan tentang dirinya. Setelah beberapa hari dari kematiannya, Nabi kata, mana perempuan yang bersihkan masjid, tak nampak dah berapa hari ni. Jadi orang-orang berkata, maka sahabat mengatakan, sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Dia telah meninggal dunia. Nabi SAW pun merasa heran. Mengapa kamu tidak beritahu padaku? Nampak? Nabi sangat rasa berat. Kenapa tak beritahu pada aku? Jadi orang ramai ni maaflah. Ini perempuan ni cuma tukang pembersih, penyapu, menyapu masjid aja. Atau kita kata Pak Nuja lah. Tok siap aje lah. Apa yang ada takkan nak beritahu pada Nabi. Sudahlah. Kita solatkan, kita tanamkan je lah. Jadi Nabi pun rasa macam nak kata marah tu tak marah lah. Tapi satu persoalan. Kenapa kamu tak beritahu pada aku? Maka Nabi SAW pun mendatangi tempat kuburannya dan solatkan atas jenazahnya. Dah berapa hari dah meninggal. Jadi di sini boleh kita solatkan jenazah walaupun dah beberapa hari di perkuburan mayat yang ditanam itu. Ya. Jadi ini bahkan sunnah Nabi juga. Boleh. Jadi kalau sekiranya kita dalam satu kota, kita tak sempat nak solatkan jenazah dia pada hari dia kembali pada Allah, kita boleh solatkan jenazah dia, tapi kita pergi ke perkuburan dia. Tapi kalau kita luar pada kota dia, tempat dia meninggal, kita boleh solat ghaib. Solat yang mayat tu tidak ada di depan kita. Syarat-syarat solat ghaib. Apa syarat dia? Ada 3 syarat. Syarat pertama, mayat berada di luar kota tempat tinggalnya. Macam kita sebut tadilah ya. Kalau mayat berada di luar kota. Kalau kita dalam satu kota, itu ada khilaf ulama ya, seperti mana kita telah sebut tadi. Lain halnya jika sang mayat berada di satu kota tempat tinggalnya, maka tidak sah salat ghaib atasnya. Akan tetapi harus datang di depan kuburnya dan salatkan di depan kuburnya. Itulah yang afdal ya. Kalau ke dalam satu kota, kita pergilah ke kuburannya, kita salatkan. Dan itu yang sepatutnya. Tapi kalau kita terhalang kerana kita tak dapat itu kerana sebab-sebab yang tertentu, pekerjaan ataupun jauh bandar tu besar, itu ada 2 pendapat yang kita dah sebut tadi. Imam Ramli kata boleh solat ghaib, Imam Ibn Hajar kata tak boleh. Kalau kita nak ambil pendapat Imam Ramli pun harus juga ya. Tapi yang bagusnya kalau kita ada kesempatan pergi ke kuburnya, kita solatkan di perkuburannya. Dan syarat kedua, salat ghaib dilakukan setelah sang mayat dimandikan. Kerana tidak sah salat ghaib seseorang jika sang mayat belum dimandikan. Dia dah mandikan ke belum? Dah. Okey, kita salat ghaib. Kita kat mana? Kita kat Singapura. Mayat tu di mana? Mayat tu ada di Malaysia atau di Indonesia. Jadi kita kena tahu dulu. Habis kalau kita nak confirm, bagi masa lah ya. Kita bagi masa di dalam, sekira dia sudah ditanam, kemudian kita pun salatkan ghaib ya. Itu sebaik-baiknya kita bagi masa. Dan syarat yang ketiga ialah bahawa mestilah mayat itu, kalau kita nak salatkan mayat ghaib itu sudah beberapa tahun lama kemudian. Dah lama ustaz dia meninggal dah. Boleh kita salat ghaib kan, tapi waktu kita nak salat ghaib dia tu, iaitu tarikh hari lahir dia. Tarikh hari lahir kita lah kita. Kita yang nak tukang salat ini. Dia dah meninggal dah 20 tahun dah. Ustaz, dia dah meninggal 20 tahun. Ustaz, boleh tak kita salatkan jenazah dia salat ghaib? Boleh. Boleh kita salatkan walaupun dah beberapa tahun lama. Tapi waktu dia meninggal, saya umurnya belum beranak lagi. Saya baru umur 18 tahun. Dia dah meninggal 20 tahun. Jadi waktu tu saya belum beranak lagi. Saya belum dilahirkan ke dunia. Jadi kita yang masa dia meninggal kita belum lahir ke dunia, kita tak bolehlah salatkan ghaib untuk dia. Pasal kita belum lagi dia menjadi kewajipan untuk kita salat untuk dia. Salat jenazah. Itu 3 syarat. Syarat pertama,
mayat itu berada di luar kota kita. Syarat kedua, mayat itu sudah dimandikan. Dan syarat ketiga, waktu mayat itu meninggal, kita sudah pun beranak, sudah dilahirkan. Ini kalau orang nak solatkan jenazah tu dah berpuluh tahun kemudian. Boleh kita solatkan jenazah walaupun dah berpuluh tahun. Syaratnya bahawa waktu mayat itu meninggal, kita sudah pun dilahirkan ke dunia. Itu dia punya hukum di tuan-tuan dia. Baik, salat ghaib setiap hari atas mayat kaum muslimin. Macam mana ni? Tiap-tiap hari kita buat salat ghaib. Kenapa pula ni? Ini salat ghaib sebenarnya, salat jenazah ni tuan-tuan, dia sebenarnya mendoakan untuk semayat. Ya, kita doakan untuk dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya. Jadi kalau sekiranya kita nak buat salat mayat ataupun salat ghaib untuk sekalian kaum muslimin yang dah meninggal dunia, maka hukumnya harus, bahkan baik, sunat bagi setiap muslim untuk salat ghaib setiap hari setelah terbenamnya matahari atas mayat kaum muslimin yang meninggal dunia di seluruh pelosok dunia. Masya Allah. Jadi kita pun tak tahu berapa banyak umat Islam yang dah meninggal. Apatah lagi, lebih-lebih lagi kalau dalam peperangan lah, ya. Macam dulu zaman perang di Bosnia, orang Islam banyak mati terbunuh. Atau di mana-mana lain lagi. Kita salatkan ghaib. Tapi yang bagus kita salat ghaib ni lepas terbenam matahari. Kenapa lepas terbenam matahari? Jadi mana-mana mayat yang nak ditanam tu sudah dimandikan. Sebab kita dah sebut tadi, nak salat ghaib ialah mayat tu sudah dimandikan. Kalau yang belum mandi tak masuklah. Yang dah mandi. Jadi yang gimana di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Amerika, di Eropah, tak kira lah. Tiap-tiap malam lepas maghrib atau lepas isyak, ini orang rajin lah nak cari pahala. Ini pun bulan 10 hari awal bulan Zulhijjah ni pun dah pahala banyak ni. Jadi pun salat ghaib. Ustaz, macam mana salat ghaib ni? Jadi dia baca niat, aku niat salat untuk seluruh jasadnya kaum muslimin yang boleh untuk disalatkan. Jadi dah disebut yang boleh. Yang tak boleh tu tak boleh lah. Seperti belum mandi lagi. Aku salatkan untuk seluruh jasad kaum muslimin. Kaum muslimin lah. Ya. Yang boleh disalatkan. Jadi termasuklah umum lah tu. Semua kaum muslimin yang meninggal pada hari itu ke atau hari sebelumnya, kita dah termasuk. Jadi dalam salat tu bacaan sama. Fatihah, lepas tu selawat, lepas tu baca doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ustaz ni kali pertama saya dengar macam ni. Yelah, kita tak belajar, mana kita tahu dah belajar. Alhamdulillah lah kita dapat tahu. Jadi ini bukan kata cerita-cerita, tak ada. Ini semua diambil pada kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab majmuk, kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Disebutkan kitabnya. Jadi dengan itu, siapa yang nak buat sembahyang mayat atau sembahyang ghaib, harus hukumnya tiap-tiap hari. Bahkan sunnah. Kenapa? Kerana dia merupakan doa untuk orang-orang yang nak meninggal. Macam tu juga kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas, sembahyang sunat hadiah untuk si mati. Kita dah sebutkan sembahyang sunat hadiah baiknya, bagusnya pada hari dia meninggal lepas maghrib kita solatkan solat sunat hadiah. Kerana pahala sangat besar sekali yang kita dah sebutkan. Nah, solat sunat hadiah ni boleh kita buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Dan kita umumkan untuk hadiah sekalian kaum muslimin. Ustaz, untuk sekalian kaum muslimin? Boleh. Jadi semua kaum muslimin yang meninggal mendapatkan hadiah daripada kita. Alhamdulillah. Ini satu kebaikan yang banyak sekali. Ini Allah Ta'ala nak berikan kita, Masya Allah. Allah sayang kita. Ini special untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Istimewa. Jadi Allah Ta'ala sayang kepada Nabi kita, maka diberikan kepada umatnya banyak kemudahan. Memang kita ada dosa, kita ada buat salah, manusia. Tetapi anak kita tak ingat kita. Tapi ada pula kekasih Allah, ada pula wali Allah, ada pula ulama-ulama sembayangkan hadiah-hadiah pada sekalian kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi dengan salat hadiah dia itu, kita punya dosa pun diampunkan Allah, kita yang berat pun diringankan Allah, kita yang azab pun dikurangkan. Alhamdulillah. Macam tu juga salat ghaib ini. Kita salat ghaib untuk sekalian kaum muslimin yang boleh disalatkan. Itu kita kena niat macam tu. Niat dia sekali lagi, aku salat untuk seluruh jasad
kaum muslimin. Kita nak kata atas mayat ini, mayat tak ada depan kita. Kalau kita sembahyang mayat biasa, depan mayat kita ada mayat. Aku solat atas mayat ini. Ya, fardu kifayah. Tapi sekarang mayat tak ada depan kita. Ini gaib, tak nampak. Ataupun di luar daripada seluruh dunia. Aku solat atas jasad kaum muslimin yang boleh disolatkan. Ustaz, habis kalau kita solat gaib untuk siapa-siapalah yang kita berada di luar kota dia. Kita di Singapura, dia ada di Malaysia, kita ada di Malaysia, dia ada di Indonesia atau sebagainya. Macam mana tu? Niat dia, aku solat atas mayat tu, kita sebutlah nama dia. Sebab kita bila solat gaib ni, kita tahulah nama dia siapa. Si Polan bin si Polan. Ya, kalau tidak kita sebab solat siapa mayat ni. Kita pun tak tahu. Jadi itu tak sah. Kita kena takyin, kena confirmkan mayat tu siapa dia. Kalau depan kita kata mayat ini. Kalau dia tak ada depan kita, makna solat gaib, kita kena sebutkan, aku solat atas siapa? Ahmad bin Kasim umpamanya. Fardu kifayah kerana Allah. Kalau kita sembahyang sendiri. Kalau kita ikut imam tak apa, kita boleh niat. Aku solat atas mayat yang diniatkan imam. Fardu kifayah. Ya, aku solat atas mayat yang diniatkan imam. Diniatkan imam ya. Fardu kifayah ikut imam kerana Allah. Jadi itu kita gantungkan niat kita tu pada apa yang imam niat. Imam dah tahulah dia sembahyangkan untuk siapa. Takkan imam dia sembahyangkan untuk siapa dia tak tahu pula. Jadi itu kita gantungkan niat kita kepada imam. Boleh. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Masya Allah ya. Kita nampak kemudahan Allah Ta'ala beri kerana Allah sayangkan kepada kita. Diberikan kelonggaran. Orang lain pun boleh sembahyangkan jenazah kita. Boleh doakan untuk kita. Boleh hadiahkan solat hadiah untuk kita. Allahu alam. Dan dengan itu selesai kita tentang salat gaib. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi setelah daripada membicarakan salat gaib ini, maka kita masuk pula dalam membicarakan tentang mengkuburkan jenazah. Mengkuburkan jenazah. Jadi kita dah salat, kita nak tanamkan dia. Jadi apakah dia punya cara-cara dia, apakah hukumnya? Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah ni, kita akan juga bicarakan nanti tentang salat hari raya Idul Adha. Ya, dan amalan-amalan pada hari Arafah. Ya, dan itu jangan lupa kita sedang menghampirinya. Ini hari ini 2 hari bulan. Lagi seminggu lagi kita akan masuk tanggal 9 hari bulan. 9 hari bulan tu hari wukuf Arafah pada hari Khamis. Ya, dan kemudian hari Jumaat depan akan menjadi kita kata hari raya Idul Adha. Jadi dalam 10 hari ini kita isikanlah dengan amalan-amalannya. Antara amalan-amalan tu ialah kita banyakkan bertakbir. Takbir ini sebagaimana kita dah sebutkan, takbir, tahmid dan tahlil. Kita dah sebut dalam pelajaran kita 2 hari lepas bahawa sahabat-sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka pergi keluar berkeliling pasar-pasar sambil bertakbir dengan bertahmid dan bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ustaz, itu takbir hari raya. Yalah, takbir lah tu. Jadi takbir hari raya ini ada terbagi kepada 3 bahagian. Ada yang nama takbir mutlak, ada yang nama takbir mursal, ada yang namanya takbir muqayyad. Apa pula tu? Jadi kalau takbir mutlak, iaitu takbir yang open. Di mana takbir ini dilakukan daripada 1 Zulhijjah sampaikah pada tanggal 9 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah. Ustaz, ini mana dapat ni? Ini dalam kitab. Kitab ulama-ulama kita. Memang ada kitabnya. Kitab Lataiful Ma'arif. Disusun oleh ulamanya bernama Syekh Ibn Rajab. Yang di mana beliau ini pada tahun 700 Hijrah. Bukan ulama baru tuan-tuan. Dan Alhamdulillah, banyak ulama-ulama kita pun menganjurkan sampai hari ini pun ada. Jadi pada awal 1 Zulhijjah sampailah tanggal 9-10 Zulhijjah tu,
Kita disuruh Nabi SAW suruh kita banyakkan bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan dalam mazhab Syafi'i sunat kita keraskan suara. Dua ulama ni, mazhab Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, mensunatkan kita keraskan suara kita. Kenapa? Sebab semua makhluk yang lain akan menjadi saksi untuk kita. Ini bukan hanya kita kata kita untuk pagi hari raya atau malam hari raya. Ini daripada awal bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Kerana 10 hari awal bulan Zulhijjah ni memang sangat mulia, sangat dikasihi Allah. Jadi disuruh kita penuhkan dengan amal-amal soleh. Kita nak baca Quran, kita nak berzikir. Ni sekarang kita bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Tetapi kalau kita tak mau buat beramai-ramai, tak apa, kita sendiri-sendiri saja. Kita seorang-seorang kat rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Macam kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu tasbih juga bagus lah. Bacalah tu ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Pada 10 hari awal ni, jangan kita sia-siakan ya. Isikan dengan amal-amal soleh. Apalagi dengan kita berpuasa. Dan apalagi dengan pada waktu malamnya, kita salat qiyamul lail. Siapa yang puasa 1 hari daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah, seperti yang kita dah bacakan hadisnya, seumpama dia puasa 1,000 hari. Masya Allah. Ada riwayat kata seperti seumpama dia puasa 100 hari. Ada yang mengatakan seperti dia puasa 1 tahun. Masya Allah. Itu semua kelebihan-kelebihan luar biasa. Nah, siapa yang solat malam pada malam 10 hari awal Zulhijjah, maka dia seperti solat malam pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah ya. Kita cari Lailatul Qadar, kita tak tahu bila. Tapi ini dia sudah dibagi tahu dah 10 malamnya awal bulan Zulhijjah. Jangan kita sia-siakan. Kita tak tahu umur kita bila. Besok lusa kita meninggal ke, tahun depan kita dah tak ada lagi, kita pun tak menyesal. Aku dah dapat dah, aku dah buat syukur pada Allah. Cuma walaupun kita dah buat tu, janganlah perasaan diri kita yang bagus ya. Ni aku buat, jangan. Kita rasa syukur, alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan aku kemudahan untuk aku berzikir. Allah Ta'ala berikan aku bangun malam, syukurlah pada Allah. Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk aku puasa, alhamdulillah, syukurlah pada Allah. Jadi kita nampak semua tu daripada nikmat Allah, kurnia Allah Ta'ala. Bukan kita nampak daripada diri kita yang baik, kita yang rajin, kita yang ibadat, tak ada. Tapi semua tu daripada Allah. Itu penting tuan-tuan ya. Jaga jangan sampai kita nanti jatuh kepada ujub ataupun rasa diri kita yang baik. Itu jadi na'udzubillah, jadi sifat iblis pula. Iblis tu dia sombong, dia tu kenapa? Kerana dia rasa diri dia lebih baik pada Adam. Ana khairu minhu, aku lebih baik pada Adam. Sebab dia nampak diri dia ibadat dah 70,000 tahun, orang pun tak ada buat macam dia, jadi rasa diri yang paling baik. Itu jadi dia tertipu dengan diri dia. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan 10 hari yang pertama ni, sebagaimana saya sebutkan semalam, buatlah sedekah, amal jariah ya. Sedekah ni beza sedekah dengan amal jariah lain. Sedekah kita bagi once, ya, dia orang miskin habis, makan habis, alhamdulillah, tu pahala besar tu. Dan kita satu lagi ialah amal jariah. Amal jariah tu maknanya kita buatkan madrasah, kita bantu masuk saham untuk bangunkan masjid ya. Ini kita bantu ini yang nama amal jariah. Jadi berkekalan. Jariah tu maknanya mengalir terus, mengalir. Jadi kita dah meninggal pun pahala dia terus mengalir masuk ke lubang kubur kita, kerana orang ada solat ataupun ada orang anak-anak yang yatim duduk ataupun orang belajar tahfiz Quran. Masya Allah, Masya Allah. Berapa untung besarnya ya. Kita ada rezeki Allah Ta'ala bagi, kita gunakanlah rezeki kita tu untuk buat amal-amal jariah. Dan sekarang ni pun banyak juga orang Islam kita yang dalam susah nak buatkan masjid, nak buatkan madrasah ya. Saya pun ada juga membantu untuk buatkan madrasah di Kemboja ya. Alhamdulillah, semalam saya umumkan ada juga hamba-hamba Allah yang sudah approach dengan saya untuk dan juga telah transferkan insya-Allah ke semua apa mereka telah derma tu akan sampailah kepada pihak yang membangunkan madrasah itu. Jadi mudah-mudahan menjadi amal jariah yang berkekalan insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
Jadi begitulah dia kita di dalam membicarakan tentang jenazah ini. Kita akan sampai pada bab menguburkan jenazah. Ya, cara macam mana kuburkan jenazah. Tetapi sebelum kita nak sampai pada bab itu tuan-tuan dan puan-puan ya, sebab masa pun tinggal sikit aja, jadi saya tak akan masuklah pada babnya. Saya tinggalkan bab ni dulu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di samping 10 hari awal bulan Zulhijjah, kita buat kebaikan. Kita jangan lupa kebaikan yang pertama sekali ialah kepada ibu ayah kita. Ibu ayah kita tu manusia yang telah banyak berjasa pada kita. Kalau boleh bila kita bersedekah ke, amal jariah ke, kita niatkanlah pahala ni untuk ibuku, untuk ayahku. Ya. Habis Ustaz, boleh tak kita kumpulkan untuk ramai-ramai? Ini sedekah ni tak seberapa. Kita keluar $100 ke $200. Tapi untuk niat untuk ibu, untuk ayah, untuk suami yang telah meninggal dunia, boleh ke ramai-ramai? Boleh. Ini bukan macam korban. Korban tu satu ekor kambing, satu orang saja kita sembelih untuk satu orang. Kalau satu ekor lembu, 7 orang. Tapi kalau sekira sedekah, dia tak ada syarat ya. Boleh kita niatkan untuk siapa-siapa yang kita rasa sayang pada mereka, adik-beradik kita telah meninggal dunia, pakcik-makcik kita telah meninggal dunia. Kita niatkanlah. Orang-orang ni semua sedang berharap-harap dapat daripada hadiah daripada orang yang hidup. Besok nanti kita mati pun sama juga. Bila kita mati dalam kubur, tak ada ke orang nak hadiah pada aku? Anak aku ni lupa pada aku. Ini kawan-kawan aku yang lama pun, dulu baik-baik dengan aku pun, tak ada hadiah pada aku. Hadiahlah satu Fatihah ke, sedekah ke. Allah. Mereka mengharapkan kepada kita tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita lupa, sibuk. Tapi kita ambil kesempatan ni. 10 hari awal bulan Zulhijjah ni, yang di mana Allah paling sayang, amalan yang paling mulia, amalan yang paling ditinggikan, diagungkan pada 10 hari awal. Walaupun $1 kita sedekah, dia punya pahala lagi berlipat kali ganda. Jadi itulah dia tuan-tuan, ambil kesempatan ni. Ustaz, saya nak sedekah setiap satu hari $100 ke $50 ke $10. Boleh, tak ada apa-apa. Boleh kita buat 10 hari. Kita kata 10 hari ni, dikeluarkan, kita transfer duit kita ni untuk kita buat sedekah ke, untuk buat amal jariah ke. Alhamdulillah. Jadi makna 10 hari ni tak ada yang kosong. Semua berisi dengan, walaupun sikit. Kita kena sebut tadi, bahawa amalan yang sedikit pada 10 hari awal Zulhijjah, sedikit pada masa-masa lain, tetapi di sisi Allah dia jadi besar sekali. Dan lebih besar daripada amalan yang besar pada bulan yang lain. Masya Allah. Amalan yang besar pada bulan lain kita keluar ribu-ribu. Tetapi pada bulan 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang sikit itu menjadi besar, lebih besar lagi daripada bulan-bulan yang lain. Walaupun yang besar-besar. Masya Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jangan kita lepaskan peluang. Dan mereka yang belum buat korban lagi, jangan lupa buat korban ya. Kalau boleh kita kumpul duit. Kalau Ustaz saya tak ada duit ni kali, ingat kumpul duit 10 sen, 20 sen, $1, $2 setiap hari. Sampailah masa yang untuk tahun depan kita buat korban. Tapi ini masih lagi ada lagi. Kalau ada kesempatan kita buatkan korban, buat pesanan. Ini korban ini satu ibadat yang Nabi SAW pesankan. Setitis air darahnya je belum cecah ke bumi, dosa orang yang buat korban tu semua diampunkan Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan korban ni pun masuk juga dalam golongan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sebab hari raya korban jatuh 10 Zulhijjah. Dan pada hari itu disembelih korban. Cuma korban ni tuan-tuan dan puan-puan ya, dia berpanjangan sampai 4 hari. Kalaulah tak sempat sembelih pada hari pertama hari raya korban, hari raya Idul Adha, dia boleh sembelih pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 3 hari lagi. Jadi 1 hari raya dan 3 hari tasyrik. Ya, dia sampai sebelum maghrib. Jadi tempohnya panjang ya. Kenapa tempoh yang macam tu panjang? Sebab haiwan korban nak disembelih banyak. Jadi bila dia disembelih banyak, kan tak sempat 1 hari tak boleh habis. Dia pun tangguh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pokoknya itu dia sampailah kepada penghujungnya maghrib hari 13 Zulhijjah. Habis Ustaz, saya ni dah tempah korban. Tapi saya tak boleh cukur rambut, tak boleh potong rambut, tak boleh potong misai, tak boleh potong kuku. Macam mana ni? Memang itu sunat. Ada orang bertanya saya, Ustaz tak boleh, habis saya dah terpotong. Yalah, kalau dia terpotong tu makruh. Tak adalah haram. Ya. Ini sunat. Sunat ni dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Maliki. Kalau mazhab Hambali wajib. Tapi kita Syafi'i sunat. Kalau mazhab Hanafi kata tak ada apa-apa. Tak ada hukum sunat, tak ada hukum haram, tak ada hukum makruh.
Itu mazhab Hanafi. Jadi kalau orang yang telah tempah korban, habis bila ustaz saya nak boleh dah mula potong kuku, apabila korban kita sudah pun disembelih. Habis macam mana saya nak tahu korban saya dah sembelih bila? Di sini ada perkara yang saya perlu bagi tahu. Kita pun tak tahu bila masa korban awak tu disembelih. Mungkin disembelih pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin hari keempat. Habis macam mana? Kalau kita dapat tahu, kita bagi tahu. Tapi ialah yang menempah korban melalui saya pun, alhamdulillah lah. Jumlahnya pun syukurlah pada Allah. Banyak juga ya. Jadi dapatlah kita bantu saudara-saudara kita di negeri-negeri susah tu. Tapi yang paling bagus kalau dia nak sabar, dia tunggulah sampai hari yang keempat. 13 Zulhijjah. Lepas 13 Zulhijjah tu, lepas masuk maghrib tu, dah bebas lah dia. Maknanya dah confirm lah. Mungkin dia punya korban dia dipotong pada hari 11, mungkin hari 12, mungkin hari raya pertama. Ya, kita tak tahu. Tapi kalau dia nak yang lebih sempurna. Tapi kalau dia rasa, tak apalah, aku hari raya aku nak potong. Potonglah, tak apa. Sebab itu bukannya haram, ya. Itu sunat. Bagus kalau dapat hidupkan sunat. Kalau tak dapat, tidaklah berdosa. Kalaulah darurat, ya. Kuku dah panjang macam putih anak, lemak. Panjang sangat, nak potong, tak potong, nak potong. Potonglah. Itu sudahlah dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi itu sebagai menjawab beberapa soalan tentang masalah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, kebaikan kita bukan hanya pada ibu bapa kita, kepada isteri kita, suami kita, itu pun perlu juga kita lakukan. Kalau isteri atau suami dah meninggal dunia, kita buatkan hadiah untuk mereka, buatkan korban untuk mereka, kita buatkan amal jariah untuk mereka. Dan begitu juga kalau isteri yang masih hidup, isteri dah meninggal, dia ingat ustaz. Isteri yang masih hidup, dia tak ingat. Itu satu masalah juga. Kita yang ada isteri, maaflah ya, jagalah hati mereka. Jangan kecilkan hati mereka. Nak cakap apa-apa, fikir dulu. Dan kita sempurnakan kewajipan kita. Kewajipan kita kepada isteri kita tu memberi nafkah. Nafkah tu kita wajib sempurnakan. Yelah, sempurna tu bukan makna hidup macam orang kaya tu, tidak. Tapi keperluan asas, ya. Keperluan asas, perbelanjaan dapur, ya. Itu kewajipan pada suami. Bukan kewajipan pada isteri, kewajipan suami. Nafkah atas suami. Dia perlu. Alhamdulillah, kita pun gaji pendapatan pun ada. Jadi isteri kita ni, rumah tangga kita, anak isteri, anak-anak kita perlu belanja duit dapur tu 1,500. Katakan, kita gaji alhamdulillah lebih daripada tu. Apa salah kita beri cukup. Ini duit poket kau. Ini tu bukan duit poket. Itu untuk belanja dapur. Duit poket ni hadiah suami pada isteri pula. Ustaz ada lagi? Yelah. Orang tu, kalau kita ambil tukang gaji tuan-tuan, berapa kena bayar? 600, 650, 700, levy lagi. Ini kita dengan isteri kita lebih pada tukang gaji. Maaflah. Bukan tukang gaji kat dapur je. Ini lebih dari tukang gaji. Atas katil lagi. Allahu Akbar, layan suami dia. Tengok, banyak dia jasa tu. Jadi suami tu kalau ada rezeki, bagi lebih sikit tak apa. Sebagai kita terima kasih rezeki Allah Ta'ala murahkan rezeki abang ni. Ni untuk engkau punya duit poket lah. Duit belanja, orang kata, gula-gula dia lah. Ataupun dia punya, kita katakan, perbelanjaan peribadi dia. Itu kita kena adakan lah juga, ya. Kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, gaji pun tak cukup ustaz, saya menggaji kecil, tak apalah, apa nak buat. Ini masing-masing, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, kata Allah Ta'ala. Hendaklah orang yang ada kemampuan memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Apa dia Allah Ta'ala bagi, itu dia. Yang tak ada, apa nak buat, dia sabar je lah. Isteri pun sabarlah, apa yang Allah Ta'ala bagi rezeki pada suami aku, macam ni, sabarlah. Itu dah ketentuan Allah SWT. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah dia sedikit daripada kita kata penambahan daripada 10 hari awal Zulhijjah. Mari sama-sama kita takbir mengisikan apa yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama baca takbir ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kami sebagai hamba yang Kau redai ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Ampunkanlah kami ya Allah, ampun dan maafkanlah kami atas kesalahan kami yang zahir dan yang batin, yang sengaja yang tak sengaja. Ampunkanlah dosa kami yang telah kami bertaubat, kemudian kami ulangi lagi ya Allah. Maafkanlah ibadat kami yang tak ada yang sempurna, bahkan ibadat kami banyak salah silapnya, bahkan ibadat kami banyak bercampur dengan riya, ujub dan semua. Maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan kesihatan zahir kami dan batin kami, dan kurniakanlah kami iman yang bertambah-tambah dan taqwa yang mendalam dalam diri kami, untuk kami kerjakan amal-amal salih khususnya pada 10 hari awal Zulhijjah ini, dan sehinggalah sampai akhir umur kami ya Allah. Istiqamahkanlah kami di atas amal-amal yang salih ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Janganlah Kau terbalikkan iman kami setelah Kau beri hidayah pada kami. Demikian juga pada isteri suami kami ya Allah, dan juga anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami semua anak salih-salihah ya Allah. Jadikanlah mereka berakhlak mulia, lembutkanlah hati-hati mereka. Jadikanlah mereka menyejukkan mata ibu ayah mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami berjaya dalam pelajaran dunia mereka dan akhirat mereka, dan kurniakan mereka jodoh orang yang baik-baik, dan zuriat-zuriat beriman lagi bertakwa, dan jadikanlah mereka orang yang mendoakan kami setelah mati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah ibu ayah kami yang telah kembali padamu. Selamatkanlah mereka dalam kubur mereka, luaskanlah kubur mereka, masukkanlah bawah syurga dalam kubur mereka ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk membuat sesuatu amal jariah untuk ibu ayah kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang ada kesempatan pada malam ini, insya-Allah jam 9 malam saya ada pengajian di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris Singapura, iaitu Kitab Al-Hikam. Siapa yang ada kemasa silakan. Dan besok malam juga saya ada tazkirah, iaitu di Masjid Darussalam, iaitu jam 9 malam juga, yang mengenai orang-orang yang tak pergi haji, ya, apakah dia punya kenikmatan dia yang dibalas oleh Allah Ta'ala. Subhanallah ya. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu saja, sampai kita jumpa lagi pada esok petang. Semoga Allah panjangkan umur semua kita dalam sihat walafiat, dalam amal ibadat, dan dikabulkan Allah. Amin amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.